Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurbin wal awliya wal ulama illahi salihin wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'na lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Taala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis ilmu. Walaupun kita bertemu di alam maya ataupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita akan dinilai oleh Allah sebagai hasanah di hari akhirat nanti dan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita. Ditunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebih lagi hajat ukhrawi. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi berkaitan dengan beriman kepada para malaikat. InsyaAllah pada malam ni kita akan ambil iaitulah berkaitan dengan malaikat menjelma datang di atas rupa manusia. Peristiwa seperti ini berlaku juga ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk bersama-sama para sahabatnya. Lalu bertanya kepada baginda berhubung dengan Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, iaitu asyratus saah. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malaikat Jibril itu datang menjelma menyerupai kelakuan dan keadaan seorang lelaki yang berpakaian sangat-sangat putih, lagi sangat-sangat hitam bulunya, iaitu rambutnya. Tidak diketahui dari mana datangnya lelaki itu. Lelaki tadi terus duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Kemudian lelaki tadi mulai mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selepas itu, ia pun hilang, tidak diketahui ke mana perginya. Dan Nabi pun bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu kenal siapakah yang datang tadi? Sahabat-sahabat baginda menjawab, kami tidak kenal ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, itulah malaikat Jibril. Jadi ini adalah merupakan salah satu bukti, tanda, dalil yang menunjukkan bahawasanya malaikat boleh datang dan boleh menyerupai dengan rupa manusia biasa. Dan peristiwa yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Jibril datang untuk mengajar perkara berkaitan dengan agama. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Jibril alaihissalam datang untuk mengajar kita berkaitan dengan agama. Di mana agama kita ni merangkumi tiga perkara asas, iaitu iman, Islam dan ihsan. Dan Jibril AS juga bertanya ke Nabi SAW tentang kiamat. Kerana salah satu dari rukun Islam ialah beriman kepada hari kiamat. Di mana ketika berlakunya kiamat, dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia akan dibangkitkan semula daripada kubur. Kemudian akan dibawa ke padang mahsyar. Ini berkaitan dengan kiamat yang ditanya oleh Jibril AS, dan Jibril AS fokus kepada tanda-tanda kiamat. Dan kita juga pernah baca dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW, di mana malaikat pernah datang dan bertemu dengan seorang lelaki yang dalam perjalanan nak pergi ziarah kawannya di sebuah kampung. Lalu malaikat bertanya kepada lelaki tersebut, ke mana kamu nak pergi? Maka lelaki tersebut menjawab, saya nak pergi ziarah kawan saya, sahabat saya.
Lalu malaikat tanya, alaka hajatun ghairih? Adakah kamu mempunyai keperluan yang lain? Kamu pergi ziarah dia kerana nak kutip hutang ke? Kamu pergi ziarah dia kerana urusan perniagaan ke? Kamu nak pergi ziarah dia kerana urusan-urusan duniawi ke? Dia kata tak. Aku nak pergi ziarah dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak menghubungi silaturahim. Lalu malaikat ni berkata, lelaki ni dia ada kebun. Dan musim itu adalah musim kemarau. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan di tempat dan kebun lelaki ni saja. Kerana apa? Kerana kelebihan dia ziarah dan menghubung silaturahim. Maka sebab itulah jangan kita pandang remeh-temeh ziarah menziarahi ini. Jangan kita pandang remeh-temeh berkaitan dengan menghubungkan silaturahim. Ada kadang-kadang di zaman mutaakhir ni, ramai orang dah tak berminat nak menziarahi saudara mara dia, kaum kerabat dia. Sekarang tak apalah, musim Covid. Kita tak boleh nak rentas daerah dan tak boleh nak rentas negeri. Tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kita melintasi daerah dan melintasi negeri, dan boleh kita ziarah saudara mara kita, kaum kerabat kita, maka kita dituntut, disuruh untuk kita menghubungkan silaturahim. Terutamanya salah satu caranya ialah dengan kita saling ziarah menziarahi. Kerana di antara kelebihan kita menyambung silaturahim ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkan umur kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan rezeki kita. Man ahabba an yunsa'alahu rizqihi wa man ahabba an yabsuta lahu rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah, atau kama qala alaihi wasallam. Sesiapa yang nak Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki dia, luaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang nak dipanjangkan umur, maka dia perlu menghubung silaturahim. Maka sebab itulah kita kena ingat, jangan kita bermasam muka, jangan kita bergaduh sesama Islam, terutamanya dengan saudara mara kita, kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Kerana bila kita bermasam muka, kita bergaduh, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tahan rahmatnya. Kita bimbang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kemurkaannya. Bila turunnya kemurkaan Allah, bila tertahannya rahmat Allah, maka kita tidak akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena buat benda yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang lain. Tadi contoh yang berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian contoh yang berlaku di zaman lain, dan di sana ada contoh yang lain. Iaitulah malaikat pernah datang bertemu dengan seorang lelaki yang bertemu dengan 3 orang lelaki. Kita pernah dengar hadis ni, di mana malaikat datang bertemu dengan abras wa aqra wa a'ma. Malaikat datang bertemu dengan 3 orang Bani Israel, yang seorangnya abras, sakit sopak, dia ditimpa penyakit kulit, dan yang keduanya aqra, botak, kepala dia botak. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila sebut bab botak ni teringat, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam usap kepala anak yang dilahirkan, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tumbuh rambut yang lebat di atas kepala anak tersebut. Musailamatul Kadzab, Musailamah, iaitulah nabi palsu. Jangan kita duk bubuh nama anak kita Musailamah. Kan? Takut-takut sama dengan nabi, dengan apa? Nabi palsu tu. Musailamatul Kadzab, dia mengaku, mendakwa bahawa dia adalah seorang nabi, dan dia tinggal di Yaman. Dia tinggal di Yaman. Datang seorang lelaki bawa anak dia yang rambut lebat. Rambut lebat. Minta supaya Musailamah ni ataupun Musailimah ni usap kepala, kokok rambut dah lebat lagi.
Jadi bila Musailimah usap kepala budak tadi, tiba-tiba kepala budak tu botak. Habis gugur rambut dia jadi botak licin. Dan 7 keturunan dia semua botak. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk. Di sana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah nak tunjuk pendustaan Musailimatul Kadzab. Kemudian Nabi SAW pernah ludah di dalam sebuah telaga, dan air telaga tadi menjadi sejuk. Jadi air sejuk dan air yang sedap. Orang pun minta, wahai Musailimah, kamu ngaku kata kamu juga Nabi, cuba ludah di dalam telaga. Musailimah ludah-ludah, air tu masin, siapa pun tak boleh minum. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita siapa yang benar dan siapa yang dusta. Jadi malaikat ni datang bertemu dengan Abras, bertemu dengan seorang lelaki yang sopak, iaitulah mempunyai penyakit kulit. Ni nak cerita bahawasanya malaikat boleh menjelma menjadi rupa manusia. Dia datang kepada orang sopak, aqra, dan orang botak, wa a'ma, dan datang bertemu dengan seorang yang buta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala izinkan malaikat tadi untuk menguji. Itu sebab kita kena ingat, kita kena ingat nikmat yang kita ada ni adalah ujian Allah. Nikmat yang kita ada adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong, jangan kita kedekut. Kalau Allah Ta'ala kurniakan kecantikan, kehandsoman, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita takabur. Allah kurniakan kepada kita kelebihan di sudut rezeki, wang ringgit, pendapatan, maka jangan kita kedekut. Jangan kita kedekut. Allah rezekikan kita pangkat, kedudukan, maka jangan kita sombong, jangan kita tak guna kedudukan dan pangkat tersebut untuk memudahkan urusan orang lain yang kita boleh mudahkan. Untuk kita bantu dan tolong. Jadi semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita kena guna untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memudahkan urusan orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Kita kena ingat, kita tak selalunya senang. Mungkin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, akhirnya kita juga memerlukan bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Kalau sekiranya sekarang ketika Allah Ta'ala kurniakan rezeki, pangkat, kedudukan, dan orang tu tak guna rezeki dan pangkat kedudukan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, dibimbangi bila dia diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kehilangan pangkat dan sebagainya, akhirnya bila dia nak minta bantuan dan pertolongan kepada orang lain, tiba-tiba dia tidak dapat bantuan dan pertolongan. Kenapa? Karena ketika Allah rezekikan pada dia kelebihan, tiba-tiba dia tidak kongsi dan dia tidak guna kelebihan tersebut untuk keperluan di masa akan datang ataupun untuk kebaikan dia di masa akan datang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada malaikat tadi, fa'ata al-abrasa. Lalu malaikat tadi pergi bertemu dengan lelaki yang sopak, lelaki yang sakit sopak. Lalu malaikat tanya, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Hadis ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala letak dalam bab muraqabah. Kalau siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, boleh buka dalam bab muraqabah. Imam Nawawi letak hadis ni dan hadis Jibril tadi. Hadis Jibril yang mula-mula tadi kita baca tadi, letak dalam bab muraqabah juga, hadis yang pertama. Dan hadis yang kita nak kongsi ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala letak dalam bab muraqabah juga, tapi hadis yang ke-6. Tajuk kita berkaitan dengan malaikat boleh menyerupai manusia. Lalu malaikat datang tanya lelaki ni, lelaki yang abras ni, lelaki yang sopak tadi, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apakah benda yang paling kamu suka? Lalu lelaki ni jawab, launun hasanun wa jildun hasanun. Benda yang paling aku suka, yang paling aku ingini ialah rupa yang cantik dan kulit yang lembut. Sebab dia sopak, kena penyakit sopak. Jadi dia naklah rupa dia rupa yang cantik, kemudian kulit pun cantik, elok.
wa yadhhabu anni alladhi qad qadara linnas, dan boleh menghilangkan aku daripada apa yang menimpa aku, yang menyebabkan manusia pandang rendah terhadap aku. Famasahu fadhahaba anhu qadrahu. Lalu malaikat tadi sapu je. Malaikat ni berupa manusia, dan malaikat ni sapu di badan lelaki tadi. Akhirnya lelaki tadi jadi handsome, kulit dia jadi cantik, rupa dia jadi Masya Allah, hebat. Ini kurniaan Allah. Jadi Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik. Tak ada benda yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena ingat, tidak ada benda yang mustahil. Contoh kita nak menghafal Quran, tidak ada benda yang mustahil untuk kita habis 30 juzuk. Kita nak buat ibadah, tidak ada perkara mustahil sekiranya Allah Taala nak bantu dan tolong kita. Imam Ahmad bin Hanbal boleh semayang malam 300 rakaat. Saya tak bayang tengok. Imam Ahmad bin Hanbal qiyamul lail semayang malam sebanyak 300 rakaat. Saya tak bayang. Kalau kita fikir, masa mana dia tidur? Tak larat ke dia? Tak penat ke dia? Kita 3 rakaat pun mengah dah. 3 rakaat pun dah tak larat dah. Ini 300 rakaat. Tetapi setelah dia keluar dari penjara, ketika zaman Mu'tasim membebaskan dia, tapi dia dikenakan sekatan rumah. Dia tak boleh keluar mengajar, dan dia tak boleh keluar ke mana, dia hanya kena duduk di rumah. Sepanjang atau setelah dia keluar daripada penjara, dia kata dia tak boleh nak tidur melainkan kena menerak, tak boleh tidur terlentang. Sebab siksaan yang dikenakan ke atas dia ketika dia di penjara. Sehinggalah di zaman Mu'tasim. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia kata setelah aku ni dah tua, dah tak larat, tak mampu lagi nak semayang banyak, aku hanya boleh semayang sebanyak 150 rakaat, separuh. Masya Allah. Kita nak semayang 3 rakaat pun Allahu Akbar. Maka sebab itulah kita kena minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kena minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Dengan bantuan dan pertolongan Allah, semua benda kita boleh buat. Tapi kalau sekiranya kita lupa, tak mau minta bantuan dan pertolongan daripada Allah, maka Allah tidak akan bantu dan tolong kita. Maka sebab itulah kita sebagai hamba, kita sebagai manusia biasa, tak boleh tidak, kita mesti kena dekatkan diri kita kepada Allah. Tak boleh tidak, kita mesti kena banyak-banyak berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah, minta pada Allah, supaya Allah Ta'ala bantu dan tolong kita. Jadi lepas pada dia pergi jumpa dengan orang bos sopak ni tadi, dan dia dah sapu, kawan tu pun jadi handsome, jadi cantik elok dah. Akhirnya dia kata apa? Ayyu malin ahabbu ilaika? Apakah harta yang paling kamu suka? Kamu nak apa? Cerita, abang mai nak apa? Lalu lelaki ni jawab, al-ibilu. Aku nak, kalau boleh biarlah bagi unta. Nak unta. Au qala al-baqar. Ataupun Sya'rawi, ini Sya'rawi dia kata, ataupun baqarah, iaitulah lembu. Fa'ata naqatan usyara faqala barakallahu laka fiha. Lalu dia pun bagi unta yang dah bunting. Setelah itu fa'atal aqra, lalu dia pergi jumpa dengan aqra pula, orang botak pula. Jumpa dengan si botak pula. Lalu malaikat ni tanya, ayu syai'in ahabbu ilaika? Apakah perkara yang paling kamu suka? Kamu suka apa? Kamu ni botak dan kamu suka apa? Lalu si botak kata apa? Sya'run hasanun wa yadhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas. Dia kata, kalau boleh aku naklah rambut. Kan? Rambut yang cantik, yang elok, supaya dapat menghilangkan segala penghinaan yang dilemparkan oleh manusia kepada dia. Rupanya zaman dulu kalau orang botak ni tak berapa anak ni kan, orang botak. Kita zaman sekarang ni orang botak, makna kata dia tu hebat, profesor. Kan? Dan tengok profesor-profesor kebanyakannya tak ada rambut. Mungkin dia pick up terlalu banyak, maka menyebabkan hilang rambut dia. Kadang-kadang lah. Bukan semua profesor kata apa, tak ada rambut dah, tapi dulu-dululah. Kan? Tak tahu lah, wallahualam, tak tahu pasal apa. Mungkin penyakit kot. Bukan semua jadi macam tu, mungkin penyakit kot. Jadi kalau zaman dulu orang yang botak ni dia dipandang hina.
ataupun dipandang serong oleh masyarakat zaman dahulu. Lalu dia minta kepada malaikat ni supaya diberikan dia rambut yang cantik. Wa ata sya'ran hasanan. Lalu dia pun pamasahu, dia pun sapu kepala orang tu, akhirnya tumbuhlah rambut yang cantik, elok. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu dia tanya, apakah harta yang paling kamu suka? Kamu nak apa? Qala al-baqaru. Lalu dia kata, aku nak lembu. Fa'ata baqaratan hamilan. Lalu dia pun bagi seekor lembu yang mengandung, yang bunting. Bagi lembu yang bunting mengandung. Dan dia doa, barakallahu laka, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati bagi kamu. Selesai. Yang pertama tadi dia pergi jumpa dengan abras, orang yang sopak. Yang kedua dia pergi jumpa dengan aqra, orang yang botak. Fa'atal a'ma, dia pun pergi jumpa dengan si buta pula. Jumpa dengan si buta. Lalu dia tanya si buta tadi, ayu syai'in ahabbu ilaika, apakah yang paling kamu suka? Apakah benda yang paling kamu suka? Lalu si buta kata apa? Ayyuraddallahu ilayya basari fa absaran nas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kepadaku penglihatanku supaya aku dapat melihat manusia, supaya aku dapat lihat orang ramai. Dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia penglihatan balik. Famasahu faraddahullah ilahi basarahu. Lalu malaikat tadi pun sapu muka dia, akhirnya dia dapat melihat balik. Saya tak bayang tengok, orang buta boleh celak dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena ambil pengajaran daripada hadis ni. Ambil peringatan daripada hadis ni bahawasanya tidak ada benda yang Allah tak boleh buat. Semua benda Allah boleh buat. Syaratnya kita kena minta bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena sentiasa bermunajat kepada Allah. Baca Quran, niat Allah Ta'ala bantu dan tolong kita. Kita bangun di waktu malam, minta Allah Ta'ala bantu dan tolong kita. Kita berzikir, bertasbih, bertahmid, berselawat kepada Nabi SAW. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu dan tolong kita. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat bala, ujian yang sedang melanda kita di Malaysia dan di seluruh dunia. Minta Allah Ta'ala angkat. Sebab apa? Sebab benda ni datang daripada Allah, maka Allah saja yang dapat menarik dan mengangkat bala tersebut. Kerana setiap benda yang berlaku pasti ada hikmah. Setiap benda yang berlaku pasti ada hikmahnya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Lalu malaikat yang berupa lelaki ni tanya dia, apakah harta yang paling kamu suka? Qala al-ghanamu. Lalu lelaki ni jawab, si buta ni jawab, sekarang dia dah boleh celak dah. Dia jawab kata apa? Benda yang paling aku suka ialah al-ghanamu, ialah kambing. Fa'ata syatan walidan. Lalu dia pun bagilah kambing yang walidan, yang boleh melahirkan anak, ialah kambing yang mengandung juga. Jadi akhirnya bertambah. Si sopak yang dapat unta tadi bertambah unta dia. Si botak yang dapat lembu bertambah lembu dia. Kita kata apa? Si buta yang dapat kambing bertambah kambingnya. Selang beberapa tahun, akhirnya lelaki ni datang pula. Ini ujian daripada Allah. Ini ujian daripada Allah. Allah Ta'ala perintah pada malaikat ni supaya pergi uji mereka ni. Sebab orang ni kadang-kadang masa dia susah dia ingat pada Allah. Tapi bila dia senang, kadang-kadang dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena ambil pengajaran, ambil peringatan betul-betul. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah pada malaikat ni cuba pergi jumpa pula. Sebab Allah Ta'ala nak uji. Dan Allah Maha mengetahui. Cuma Allah Ta'ala nak bagi pengajaran kepada kita. Fa'utiya ataupun thumma anau atal abras fi suratin wahiatin. Lalu malaikat datang bertemu dengan abras, bertemu dengan orang yang pernah kena sakit sopak dulu, dalam rupa yang teruk, seolah-olah macam dia pun kena penyakit kulit juga. Kan, seolah-olah macam dia pun kena penyakit kulit juga. Dia minta dia pergi jumpa dengan si sopak tadi. Faqala rajulun miskinun qad qata'at
Bial jibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billah thumma bika. Ya, dia kata aku ni seorang yang miskin, susah. Aku ni terputus bekalan dalam perjalanan dan tidak ada siapa yang dapat bantu aku melainkan Allah. Kemudian kamulah, kerana kamu memiliki kemampuan untuk bantu dan tolong aku. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Aku memohon kepada kamu demi Tuhan yang telah memberikan, yang telah mengurniakan kepada kamu rupa yang cantik, wal jaldul hasan, dan kulit yang cantik, wal mal, dan harta yang banyak. Minta sekok je, ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Mudah-mudahan dengan sebab sekok unta ni aku dapat sampai ke kampung aku dengan selamat, dengan mudah. Dia banyak, unta dia banyak, minta sekok je. Kita bayang ni, orang kedekut ni, walaupun dia ada banyak, nak belanja sikit pun dia tak mau. Sedangkan kita tengok, Allah Ta'ala wajibkan keluarkan zakat. Wajib keluarkan zakat. Berapa? 2.5%. 2.5%. Sekarang nisab zakat 21,000 lebih. Nisab zakat sekarang ni 21,000 lebih. Berapa lebih tak ingat lah, tapi 21,000 ke atas lah. Nisab zakat. Dan siapa-siapa yang memiliki duit yang disimpan selama setahun 20,000 ke atas, maka dia diwajibkan keluarkan zakat. Banyak mana? Iaitulah 2.5%. Sikit dia. Macam kita tengok, kalau dia ada, kita kata 25,000 lah. Kalau dia ada 25,000. 25,000, berapa zakat dia? Baru RM625. 25,000, dia keluarkan zakat sebanyak 2.5%, iaitulah sebanyak RM625. Kita bayang, 25,000 tolak RM625 ada berapa lagi? 25,000 tolak RM625. Ada 24,300 lebih lagi. Tapi pasal apa? Kadang-kadang orang yang tak nampak, orang yang tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa berat nak keluarkan zakat ni. Maka sebab itulah kita kena paksa diri kita. Manusia ni dia kena paksa diri dia. Sebab syaitan sentiasa datang membisikkan di telinga kita, tak usah bagilah, tak usah bawa keluar lah, rugi, sayang, biar hang simpan. Kalau simpan nanti banyak, kalau duk bawa keluar nanti habis. Sedangkan Allah dan Rasul ajak kita, kalau kita nak banyak, kita kena labur. Kalau kita nak banyak, kita kena keluarkan untuk agama Allah. Lagi kita keluar banyak untuk agama Allah, lagi banyak Allah Ta'ala ganti untuk kita. Ini yang diajar oleh Allah dan Rasul. Tetapi syaitan, musuh-musuh Islam, mereka perkenalkan pada kita, kalau simpan lagi banyak boleh dapat. Kalau belanja untuk agama Allah, dia tak dapat apa. Sedangkan Allah janji, siapa yang bagi, bantu, tolong, keluarkan zakat, derma, sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti yang lebih baik. May yuqridullah qardan hasana, siapa yang nak bagi Allah Taala hutang, siapa yang nak bagi kepada agama Allah, Allah Taala akan ganti lagi. Bukan sekadar ganti, Allah gandakan lagi. Al-hasanatu bi asyri amsalha. 10 kebaikan, satu kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala ganda sampai 10 kali ganda. Ini janji Allah. Tidak ada orang, tidak ada bank yang boleh bahagi seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi bila dia datang bertemu dengan si sopak tadi, malaikat yang berupa manusia ni datang bertemu dengan si sopak tadi, minta seekor unta aja. Lalu lelaki ni kata apa? Lelaki sopak ni kata apa? Dia kata, al-huququ kathiratun. Aku ni banyak tanggungan. Aku ni banyak tanggungan. Takkan nak bagi kat kamu pun. Banyak lagi tanggungan yang lain. Saya terbayang tengok, ada berpuluh ekor unta. Minta sekok je pun tak bagi. Lalu malaikat ni kata apa? Tidakkah dulu
Kita ambil ringkas-ringkas hadis. Tidakkah dulu kamu ni seorang yang sopak, yang berpenyakit, kamu ada penyakit kulit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kamu. Lalu lelaki ni kata apa? Malaikat kata kamu ni dulu fakir, tapi Allah Taala kayakan kamu. Allah Taala bantu dan tolong kamu. Lalu lelaki ni kata apa? Innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Dia kata sebenarnya aku jadi kaya ni sebab keturunan aku kaya. Dia lupa, bukan dia lupa, dia sombong. Bukan dia tak tahu, kata dia dulu susah, miskin, fakir. Lalu Allah Ta'ala yang bagi dia rupa yang cantik. Allah Ta'ala yang bagi dia kekayaan. Tapi dia, oleh kerana dia kedekut, bakhil, sombong, dia kata apa? Sesungguhnya harta yang aku ada ni adalah diwarisi atau aku ambil daripada tok nenek aku. Faqala in kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Lalu mereka kata kalau sekiranya kamu dusta, sekiranya kamu bohong, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan kamu kepada keadaan asal kamu. Jangan main. Sebab kita jangan kedekut untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kedekut nak bantu dan tolong orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Kalau kita tak boleh tunai 100%, tunai sekadar yang kita boleh buat, sekadar yang kita mampu, yang boleh kita buat. Contoh orang perlukan 100 contohnya. Kita tak mampu nak bantu dia, nak bagi 100, bagi RM10. Kan? Janganlah orang datang, kita tahu ni badan macam badak, badan macam gajah, nak buat kerja malas, tak boleh. Dia ada badan macam mana, itu terpulang pada dia. Tapi bila dia datang minta bantuan dan pertolongan, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Yang selebihnya serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'atal Aqra', dia pun pergi jumpa dengan siapa? Aqra', si botak. Fi surati wa hayati. Dia pun pergi jumpa dengan si botak dalam keadaan dia pun botak juga. Dalam keadaan dia pun botak juga. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak uji, nak tunjuk kepada kita supaya kita ambil pengajaran. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Malaikat ni tadi pun kata seperti mana yang dia kata kepada Abras tadi. Dia pergi jumpa si botak, dia kata wahai si botak. Dia tak katalah wahai si botak. Dia kata tuan, saya ni susah, saya ni miskin, saya ni terputus bekalan, tak boleh nak balik rumah melainkan dengan bantuan dan pertolongan daripada tuan. Boleh tak tuan bantu sikit? Lalu si botak kata apa? Oh tak boleh. Aku berbanyak tanggungjawab, banyak tanggungan. Banyak tanggungan, banyak tanggungjawab yang perlu aku laksanakan. Jadi itu di antara jawapan yang diberikan oleh si botak kepada malaikat ni tadi yang berupa manusia. Lalu jawapan yang sama yang kita dengar tadi, maka malaikat kata in kunta kadziban fasayyarakallahu ila man kunta. Kalau sekiranya kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu kepada rupa parah kamu yang asal. Ingat, kalau kamu dusta, dia kata Allah akan kembalikan kamu kepada rupa parah kamu yang asal. Wa ta'ala dia pun pergi jumpa si buta pula. Fi surati wa ahati, dalam keadaan buta juga. Dia pergi jumpa si buta dalam keadaan buta, dalam keadaan susah. Lalu dia kata rajulun miskin wa ibnu sabil in qata'at biyal jibal fi safari fala balagha liyal yawma illa billah thumma bika. Sama macam mula-mula tadi juga. Aku ni miskin, aku ni susah. Tidak ada dapat bantu dan tolong aku melainkan Allah, kemudian kamu untuk menyebabkan aku boleh sampai ke rumah dan kampung halamanku. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan atabalaghu biha fi safari. Aku minta kepada kamu dengan nama Allah yang telah menyembuhkan sakit kamu, yang telah mengembalikan penglihatan kamu. Sekok kambing ya, syatan sekok kambing ya. Bukan banyak pun, sekok je. Kamu ni ada berpuluh ekor, beratus ekor, nak minta sekok je. Lalu lelaki ni jawab, qad kuntu a'ma. Lelaki ni jawab, dulu aku ni buta.
faradallahu ilayya basari, lalu Allah Ta'ala kembalikan kepadaku penglihatanku. Jadi si buta ni diingat balik bagaimana keadaan dia dulu. Dulu dia buta, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepadaku penglihatan. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Jadi dia kata sekarang ni ambillah berapa banyak kamu nak ambil dan tinggallah berapa banyak yang kamu nak tinggal. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu dulu dia susah, dulu dia buta, dulu dia miskin. Lalu Allah Ta'ala yang bagi kekayaan kepada dia. Jadi bila Allah Ta'ala yang bagi kekayaan, maka dia nak bagi balik kepada Allah sebagai tanda kesyukuran dia kepada Allah. Begitu juga kita dalam kehidupan di dunia ni. Dulu kita, ketika dilahirkan oleh mak kita, kita tak ada apa. Yang kita pandai apa? Teriak ketika kita dilahirkan oleh mak kita, yang kita pandai apa? Teriak Tapi Allah yang atur, Allah yang susun kehidupan kita sehinggalah kita dah besar panjang dan sehinggalah kita dah ada kedudukan dalam masyarakat, sehinggalah kita mungkin dah memiliki harta yang hebat. Maka jangan sekali-kali kita lupa terhadap ihsan, kebaikan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mak kita ni tahu bila kita lapar, dia tahu. Kita kena ingat Allah ajak mak kita. Bila anak tu lapar, mak tahu je. Bila anak tu lapar, anak tu teriak. Kan? Kita tengok. Tak tahulah mungkin kita ada anak, kita ada adik, kita ada ni kan, kita boleh tahu. Bila pampers dia dah penuh, dia bunyi macam mana. Bila dia lapar, dia bunyi macam mana. Bila dia sakit perut, dia bunyi macam mana. Siapa yang ajak dia? Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajak manusia apa yang mereka tak tahu. Allah yang ajak. Maka sebab itulah jangan kita lupa jasa yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itulah Allah Taala letakkan dalam Al-Quran, Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa la uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah dan yang selebihnya diuruskan oleh Allah. Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang bagi kita kesihatan, Allah yang bagi kita segala-galanya. Maka sebab itulah jangan sekali-kali kita lupa tanggungjawab dan kewajipan yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita tunaikan. Jadi kata pengarang kita ni, hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab ini adalah juga menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu boleh menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana malaikat Jibril itu selalu datang menemui Rasulullah SAW membawa wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat itu tempat kediamannya ialah di langit. Tempat kediaman malaikat ni di langit. Kerana langit ni adalah merupakan tempat yang sangat-sangat luas. Langit yang pertama, nak tahu keluasan langit yang pertama ni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluasan langit yang pertama ni, bumi kita ni 7 lapis, dibesarkan, 7 lapis tu dibesarkan, dan diletak di langit yang pertama seolah-olah macam sebiji goli yang kita lempak di tengah padang pasir. Sebiji goli yang kita lempak di tengah padang. Itu nak cerita besarnya langit yang pertama. Langit yang kedua, bumi 7 lapis ni campur dengan langit yang pertama. Bumi yang 7 lapis ni kita campur dengan langit yang pertama tadi. Besar langit yang kedua seolah-olah kita campur bumi yang 7 lapis ni campur dengan langit yang pertama tadi seolah macam sebiji goli yang dilempak di tengah padang. Nak cerita tentang langit yang kedua lagi besar. Begitu juga langit yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam dan ketujuh. Jadi nak cerita pada kita bahwasanya di sana adalah merupakan tempat kediaman para malaikat. Di mana di malam Isra dan Mi'raj Nabi SAW kata at-ta'it sama fahaqqat an ta'ita atau kama qala alaihi wasallam. Bunyi, langit berbunyi. Dan memang langit ni layak berbunyi. Kerana apa? Kerana ramainya malaikat yang berada di langit. Sehingga Nabi kata tidak ada tempat
yang jarang, tidak ada tempat kosong antara 4 jari ini, maka di sana ada malaikat. Maka sebab itulah kita kena ambil pengajaran dan kita kena beriman bahwasanya malaikat ni adalah merupakan makhluk Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh hantar malaikat di atas rupa manusia, dan Allah juga boleh hantar malaikat di atas rupa yang lain. Kita baca dalam hadis Nabi, malaikat ada juga yang dijelma dengan rupa ular, syuja'ul aqra, yang ditugaskan untuk menyiksa orang yang meninggalkan semayang. Dia akan dipatuk, akan disengat oleh ular, dan ular itu ialah malaikat sebenarnya. Maka sebab itulah kita jangan sekali-kali meninggalkan semayang. Jaga betul-betul semayang kita. Sama ada kita duduk berseorang, duduk beramai-ramai, tak kira. Masa waktu je, tunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nah satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, tolong kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan segala urusan kita, dan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang sentiasa ingat kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat guna nikmat yang dikurniakan oleh Allah sebaik mungkin, dan keutamaannya ialah untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bantu dan tolong dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.